الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakannya daripada amalan-amalan mereka untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuan akan segala yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala perintahnya dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepada Allah dunia dan juga di akhirat. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, di kesempatan Jumaat pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita sama-sama membina kehidupan kita dan keluarga kita, terutama sekali anak-anak yang berada di penghujung cuti persekolahan. Hanya berbaki beberapa hari saja lagi. Mungkin ada di kalangan ibu bapa yang telah mula merasakan keresahan kerana begitu lama anak-anak berada di rumah. Dan juga ada keresahan dengan berbagai-bagai kerenah dan mehnah dengan sikap anak-anak yang berkesempatan berada bersama dengan kita yang begitu lama. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan, khususnya untuk ibu bapa yang ada ruang yang begitu panjang bersama dengan anak-anak, untuk kita membina hubungan yang harmoni, menyuburkan kasih sayang, dan marilah sama-sama kita mengenali watak anak-anak ini. Untuk tujuan kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah aku zuriat yang boleh memberikan ketenangan hati dan jiwaku dunia dan akhirat. Maka dalam suasana ini marilah sama-sama kita memuhasabahkannya, memperbetulkan niat dan tujuan untuk kita mendidik anak-anak dan membetulkan tujuan dan matlamat kita menghantar anak-anak kita ke sekolah. Persekolahan dan pendidikan merupakan suatu keperluan. Ia juga ruang untuk kita mendidik anak-anak kita. Bahkan jangan kita lupa bahawa pembentukan akhlak dan pribadi anak-anak mesti mari daripada rumah tangga kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana li basharin an yu'tiyahum Allahul kitaban wal hukma
wan nubuwwatun summa yaqulu lin-nas kunu 'ibadan lil min dunillahi walakin kunu wal baniyina kama kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tarrusun. Yang bermaksud, tidak mungkin bagi manusia bahawa Allah memberikannya kitab dan hikmah dan kenabiannya. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian menyembah penyembah-penyembahku selain daripada Allah. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, dengan sebab kalian mengajarkan kitab, dengan sebab kalian mempelajarinya. Menurut daripada Al-Bidawi, dalam kalimahnya Ar-Rabb berasal daripada pengertian pendidikan. Ia merupakan satu usaha untuk membawa sesuatu ke tahap kesempurnaan secara berperingkat. Daripada Ar-Rahib Al-Isfahan pula berkata, pendidikan Islam juga ditakrifkan sebagai mengikuti manhaj Islam dalam didikan terhadap individu Muslim, selain daripada kaedah secara bertahap dan cara ia merangkumi semua aspek, pasti mampu mencapai kebahagiaan bagi seseorang itu di dunia dan akhirat. Sidang jemaah sekalian, marilah kita ambil bahawa pendidikan yang berkisarkan kepada suasana, terutama sekali dalam suasana pada hari ini, yang mana anak-anak kita celik dengan IT, celik dengan internet, celik dengan berbagai alam maya yang sedang melanda kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita lupa bahawa asas pendidikan Al-Quran, asas pendidikan Islam, akhlak untuk melahirkan manusia yang harmoni, perlu kita semaikan kepada mereka. Sebab itulah pendidikan Islam mempunyai beberapa aspek dan tujuan dan matlamat. Pertama, membentuk rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan matlamat umum yang tertinggi yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Sebab itulah konsep kehambaan ini iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Ibu bapa perlu menyarankan kepada anak-anak tentang kewajipan mendirikan solat, kewajipan sebagai orang Muslim kepada tuntutan agama dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat. Berapa ramai anak-anak, bahkan ibu bapa tidak mendirikan solat, bahkan melalaikan mereka dengan solat. Maka bererti dalam kehidupan mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan matlamat pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua, membina asas akidah yang mantap. Hal ini ada tujuannya mewujudkan generasi yang soleh yang menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk dan matlamat asas kepribadian seseorang. Konsep akidah yaitu mengabdikan diri kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Islam sebagai agama Allah. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang pokok, perkara yang paling penting. Asas akidah perlu mantap kepada anak-anak. Yang ketiga, menyuburkan akhlak Muslim. Anak-anak perlu dididik dengan akhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat tinggi keabdiannya, keindahan akhlaknya dan ketinggian akhlak yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsep akhlak kepada anak-anak untuk melahirkan generasi yang lebih qurratan ayun dalam suasana jiwa kita yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila melihat tingkah laku anak-anak yang baik budi pekertinya, lembut akhlaknya. Yang keempat, meningkatkan kepeduliannya dan rasa kehamaannya dan juga komuniti Islamnya. Pendidikan seharusnya meningkatkan rasa kebersamaan terhadap seseorang umat Islam untuk memerhatikan dengan memahami segala masalah dan keperluan mereka, yaitu memperdulikan masyarakat Islam. Sama ada mendidik anak-anak sebagai penyurah, pemurah,
memberi sumbangan kepada orang-orang yang memerlukannya, dan juga menjaga persaudaraan dalam konsep Islam dan masyarakat Islam, berasaskan kepada kebangkitan Islam dalam konsep untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membina kebahagiaan insan dunia dan akhirat. Pendidikan memainkan peranan penting yang agar kita lebih bersederhana dan membina kehidupan dunia dan keperluan kebendaan dengan isi kerohanian sesama manusia tanpa batasnya, dan mengurangkan antara satu sama lain. Kesederhanaan ini akan melahirkan insan yang bijak, membentuk kehidupan yang seimbang antara keperluan duniawi dan ukhrawi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memuhasabahkan perkara ini. Apalagi anak-anak kita yang sedang bergantung dengan gadget, yang celik mata melihat game, yang hanya celik mata melihat TV, dan cerita-cerita yang menghayalkan mereka, akhirnya merosakkan jiwa dan kehidupan mereka. Marilah sama-sama kita mengambil peluang cuti sekolah yang masih berbaki ini untuk sama-sama kita membina keluarga, membentuk dan menasihati anak-anak. Ada yang mengambil kesempatan ini berjalan untuk mendekatkan hubungan dengan anak-anak. Tetapi janganlah lupa bahawa ibu bapa menjadi contoh kepada kehidupan ini. Ibu bapa perlu menyelamatkan mereka semua daripada azab Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas lahu hijarah u'iddat lil kafirin." Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu di kalangan manusia dan batu. Sedarlah kita bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak, isteri dan seluruh ahli keluarga kita bukan hanya kepentingan dunia semata-mata. Ada yang mengeluh kerana pendidikan sistemnya telah bercelaru kerana Covid. Tetapi bukan itu yang matlamatnya. Asas yang penting iaitu pengajaran dan pelajaran, akhlak dan pembentukan rohani daripada tarbiyah ibu dan ayah. Sebab itulah peranan besar daripada ibu dan ayah untuk mendidik mereka dan mentarbiyah mereka secara langsung. Apabila kita berkesempatan berada bersama dengan mereka dan mengenali watak anak-anak, inilah peluang dan peluang. Sebab itu menciptakan kejayaan bukan kerana anak kita lulus diploma dan ijazah dan mendapat pekerjaan besar dan tinggi tanpa perhormatan masyarakat, tanpa mempedulikan soal akhlak dan jiwa, tetapi keharmonian dan kemuliaan Islam kepada anak-anak yang berjaya melahirkan generasi yang berakhlak mulia, yang diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keharmonian dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Konsep ini iaitu untuk mempersiapkan umat Islam untuk menyebarkan mesej Islam perlu ada dalam setiap individu. Maka marilah kita mengambil kesempatan ini untuk membina nilai-nilai keimanan dalam jiwa, terutama sekali mendidik anak-anak. Inilah matlamat pendidikan manusia yang perlu ada kepada setiap insan. Sesungguhnya manusia semua ada apa sahaja peranan mereka dalam nilai masyarakat, tetapi nilai keikhlasan dan kebangkitan niat baik dan dalam jiwa manusia mendorong kesabaran, kejujuran, keyakinan dan rasa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, penetapan tujuan dan matlamat pendidikan dan juga anak-anak yang soleh yang cukup penting untuk memberi perhatian sewajarnya,
Ibu bapa bertanggungjawab menentukan hala tuju pendidikan dan kehidupan anak-anak, untuk memberi kefahaman agar mereka ini membina keseimbangan dan tuntutan kehidupan dunia dan juga akhirat. Pembentukan asas fikiran untuk menjadi generasi yang bakal lahir untuk membangkit menjadi pemimpin tamadun, khairul ummah, sebagai umat yang baik. Satu generasi yang mampu menyatumi keperluan masyarakat yang seimbang, mengajak kepada yang kaya dan juga membantu yang miskin dan fakir, yang berkuasa untuk menyatumi masyarakat yang penuh keadilan dan mempedulikan segala keperluan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan kepribadiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mengambil peranan ini untuk sama-sama kita mematuhi SOP dalam suasana pengawalan pergerakan pemulihan yang berada pada waktu ini, yang masih lagi belum berakhir. Gusar, susah hati dan sebagainya ada di dalam jiwa setiap insan pada hari ini, kerana COVID yang sedang melanda masih belum menunjukkan tanda-tanda kekurangan, bahkan semakin banyak. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar agar sama-sama kita membina diri kita sendiri, menjaga diri kita dan mengawal diri kita, dalam sama-sama kita memulihkan diri kita dan seluruh masyarakat dari penyakit COVID-19 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman biqist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bermaksud, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan dan keadilannya, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum biminal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal munqidhin minal dalalatin wal jahalatin illa nurin haqqin wa iman yuhnuda. Wa ala alihi wa sahbihi allazi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qiyamah. Amma ba fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah wa aliyyin azim fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullah min thima'il wa awil fadlil wa khabar wa annahu a'ma kanaha kun anhu azjar. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ghad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'alamu anna Allah akrakum bi'amri wa azim wa amarakum bil salatin wa salaman ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma fil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i min amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih al-imatana wal ula al-umurina wa asmah Allahumma bi'ayna yatikal wa taufikika jalalatil malik maulana al-amir karim as-sultan Salahuddin ibn al-marhum Sultan Badli Shah wa liyadihi Tengku Syarifuddin Badli Shah as-sultan Salahuddin al-jamil wa ashratil malakiyah. Allahumma
وهم للسداد وأصلح بالعباد والبلاد واجعل بالتقوى اللهم خير الزرد إنه رؤوف رحيم جواد يا لطيف بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العزيز يذكركم واشكرون على نعمته يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله